Okay, hai, Assalamualaikum. So, Ika dah janji, Ika dah buat tips untuk marketing. Macam mana cara kita nak naikkan sales business tapi dalam niaga makanan. Ika bukanlah nak ajar korang pasal niaga makanan je. Ini apa yang Ika buat setakat ni, Alhamdulillah berjaya. Kadang-kadang kawan cakap, yelah sebab sometimes kawan Ika ada minta Ika sharekan post diorang, macam apa yang diorang jual, tolong share dekat story. So Ika pun macam okay, Ika pun faham kan waktu-waktu PKP ni lagi orang nak cari duit kan. Sebab macam Ika pun tengah tak ada job setakat ni. Ada tapi sebulan mungkin seorang dua orang. So memang tak boleh nak tampung macam sebelum ni lah. Cuma sekarang ni memang jatuh teruk lah waktu PKP ni, tapi kita tak ada nak buat apa. Mula-mula tu agak panik lah sebab biasa pegang duit kan. Macam mana pun kita kena keluar daripada kepompong kita. So kita sendiri lah kena cari kerja. Setakat ni memang Ika buat jual cincin just like jewelry. Okay, nampak tak? Cincin silver. Setakat ni kan tengok ramai orang jual makanan kan. So Ika nak share lah macam mana korang nak naikkan sales korang, tapi korang kena buang ego, korang kena buang malu, korang kena yakin apa yang korang buat. Sebab apa? Sampai bila kita nak fikirkan macam malu lah nak post kan, tak rajin. Bila kita tak rajin malu nak post, saya pun tak ada lah. Bukan tak ada lah, macam mungkin ada tapi sendu lah orang panggil kan. So sebelum mula bisnes makanan, semestinya kita kena buat research pasal makanan tu, pasal produk kita. Okay, apa keistimewaan dia, apa kekurangan dia. Okay, kena tahulah perasa makanan dia, apa yang ada kat dalam produk. Contohlah dia cakap dia jual kek lava. Okay, apa keistimewaan kek tu supaya orang beli. Okay, tanya detail pasal produk. And semestinya kalau bisa jadi agent, dropship, stockist, kena make sure lah kalau misalnya founder tu bagi harga yang masuk akal. Masuk akal tu maksudnya untung okey, harga pun okey, dengan rasa. Kerana harga dengan rasa okey. Korang pun kena cari founder yang rajin rajin buat marketing pasal produk dia tau. Sebab apa, kalau misalnya founder tak rajin buat marketing pasal produk dia, takut korang punya produk pun susah nak jalan. Okay, takut makanan susah nak jalan. So ni sama je sebenarnya. Sama je dengan kalau misalnya kita buat produk lain, jual produk lain ke, buat bisnes kosmetik ke, buat bisnes baju ke, t-shirt ke. So semua ni sama sebenarnya. Kena buat research, kena tahu detail, kena tahu nak cerita macam mana dekat customer. Sebab customer ni macam-macam jenis. Okay, diorang memang akan tanya detail. Macam saya pun, saya memang jenis akan tanya details. Okay, sebab apa? Sebab saya tak nak salah faham antara saya dengan seller. And korang kena target audience korang. Okay, apa target audience? Siapa? Okay, dengan siapa korang nak jual, umur, jantina. Sebab apa kita kena fikirkan semua ni. Kalau misalnya korang memanglah main jual pun ada, kadang-kadang ada luck dia, ada luck korang. Tapi kalau misalnya korang tak ada knowledge, tak ada ilmu, okay, dah lah founder korang tu pesendu, korang pesendu macam mana. So korang at least kena ada sikit ilmu di mana korang kena fikir. Korang kena tahu siapa target audience. Macam produk yang korang jual ni, siapa target korang. Okay, macam nak jual lipstick ke apa, siapa target korang. Contoh macam makanan jugalah. Takkan korang misalnya nak jual kek. Okay, kek selalunya bukanlah takkan nak jual. Maksudnya kek selalunya siapa yang beli. Okay, mestilah anak-anak muda, sebab diorang suka manis-manis. Sebab kalau misalnya orang-orang warga emas ni, kebanyakannya diorang jaga makanan, kena ada pemakanan yang betul. Sebab ada yang kencing manis, macam mak Ika ada pak-pak yang boleh makan, yang tak boleh makan. Okay, so itu korang semua kena tahulah. Dan banyak lagi sebenarnya. So sekarang ni kan cuma nak tekankan pasal marketing. Okay, strategi macam mana kita nak naikkan sales makanan kita. Sebab sebenarnya buat berniaga makanan ni sebenarnya senang sangat. Cuma yang susahnya bila kita nak kekalkan kualiti makanan. Sebab apa, kadang-kadang orang ada cakap pasal orang ada komplain pasal makanan tak sedap lah, masin lah, masam lah, itulah, inilah, busuk lah, keras lah. Okay, so kualiti makanan tu adalah paling susah bagi Ika. Okay, kadang-kadang rasa sini lain, cakap kenapa hari tu saya rasa lain, hari ni saya rasa lain. Okay, waktu puasa saya rasa lain.
Itu paling susah sebenarnya nak kekalkan kualiti makanan. Okay. So cara marketing dia paling senang. Korang kena buat video. First video Korang dah buruk dah. Okay, video. Itulah tak ada papan putih kan. Okay, video. Okay, bila korang buat video, video ni korang boleh buat story, short video ataupun long video. Okay, actually short video tu samalah dengan story. So video ni korang kena update dekat story. Okay, sekarang ni ada apa orang paling pakai? WhatsApp, Instagram, Facebook. Okay, korang kena buat macam aku. Tengok macam yang aku buat ni. Korang kena buat macam ni. Okay, nampak tak? Tak dapat. So korang kena apa? WhatsApp, IG, Facebook, Twitter paling senang nak berniaga sebenarnya. Twitter dengan IG paling senang nak berniaga. Okay. So video story. Okay, so misalnya kalau misalnya korang update dekat IG, WhatsApp pun kena update, Facebook pun kena update, Twitter pun kena update, Facebook pun kena update kat story story, IG story, WhatsApp story, Twitter pun korang kena update dekat wall tu kan. Update je video tu. Okay, nanti aku bagi tahu bila time yang kena upload. Okay, so korang kena ada video tu macam video makan saja macam okay, contohlah macam aku dah tengok seorang Indonesia ni kan, dia jual makanan. Dia kata, Assalamualaikum guys. Selamat petang guys. Okay, hari ni guys. Hai guys, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak memperkenalkan dengan korang semua bahawa Fit sekarang keluarkan mie goreng Italian. Ada yang mie goreng Bolognese. Okay. Korang rasa macam sebiji macam korang makan spaghetti bolognese. Saus dia memang betul-betul sos spaghetti bolognese guys. Betul. Tertipu. Aku suka tengok dia. Jadi bagus lah sebenarnya. Tapi aku prefer korang tengok video orang yang selalu jual makanan, macam mana dia orang promote produk dia orang sampai korang terliur walaupun rasa dia biasa je. Okay. So lagi satu korang macam aku biasa tengok Joe Film. Okay, Joe. Aku pun suka tengok dia punya marketing, cara marketing dia, story dia. Kau tengok dia rajin buat story pasal cimi. Dia macam variasikan, pelbagaikan macam mana nak makan cimi. Dia makan dengan roti, dia makan dengan sushi, dia makan dengan mie, bihun, nasi, macam-macam. So orang akan jadi terliur tau. Okay, setiap hari dia punya video lain-lain. Setiap masa video dia lain-lain. Okay, dia macam kita ni, yelah dia founder kan produk dia, so dia boleh lah makan banyak kali. Macam kita ni, kita agent, kita tak ada produk, so record video, simpan and buat je banyak kali, update je benda yang sama. Tak apa, orang asalkan orang macam tak boleh nak jadi ni, aku nak beli juga macam tu kan. So video dah settle, so korang kena edit video, update dekat wall, kena simpan video tu, update dekat wall, update dekat story. Dua-dua ni kena buat. Kalau misalnya korang tak buat, korang setakat update gambar je, orang update gambar, slide. So video at least, bila video ni keistimewaan dia, at least orang akan tengok sekejap. Okay, orang akan tengok, kerana orang akan tengok sampai habis. Tapi kalau orang rasa berminat nak tahu, dia akan tengok sampai habis. Kalau misalnya orang rasa macam membosankan, dia akan terus tekan next, betul tak? So video, okay, video tak kisahlah video macam mana. Macam ada story, okay, hai Assalamualaikum semua. Okay, hari ni aku ada jual produk macam ni. Okay, kita ada ni. Okay, harga dia RM9.50. So kalau korang nak beli, korang WhatsApp nombor ni. Okay, macam tu je dah. Tak payah macam panjang-panjang sangat. Tak payah sebab apa, kadang orang tak tengok, kadang orang tengok. So bagi aku macam 8 minit ke bawah tu sebenarnya dah okay dah. Okay, 8 minit ke bawah tu sebenarnya video-video yang untuk macam YouTube lah. Tapi kalau misalnya dekat IGTV tu tak payah macam panjang-panjang. Okay, lepas tu dalam satu video tu tak payah nak merapu panjang-panjang, tak payah. Dekat IG tu korang cut video korang cut. Kalau misalnya macam korang macam aku dah buat video makan, eating show. So aku banyak partkan macam bunyi-bunyi makan.
Okay, macam aku dah ada mic lah. Aku dah lama dah lama aim kan benda ni kan. So macam korang kalau korang tak ada mic pun tak apa sebenarnya. Buat je video makan. Sebenarnya ramai juga. Not macam Cimi tu. Cimi and Indonesia punya Facebook seller tu, dia tak ada mic pun. Dia orang just makan. Sampai macam bunyi macam tu kan. So macam kita pun terliuk lah kalau tengok. So aku rasa mic tu sebenarnya tak berapa penting pun. At least korang ada effort untuk menunjukkan korang makan. Kalau misalnya korang nak sangat ada bunyi-bunyi tu, ambil je korang punya earphone tu, korang letak je dekat sini. Okay, mic ni just letak je dekat sini. Ni kan mic ni, okay, speaker dia letak je kat sini. Nanti bunyi juga. Kalau misalnya tak letak bunyi, okay, kalau masa korang makan tu, korang salah tikkan kat sini ke apa ke, macam-macam sebenarnya boleh buat. Video dah settle. Okay, so gambar. Okay, and video tu kalau boleh quality kena 4K lah dia punya. Sebab apa, bila bawah 4K tu dia kabur. Okay, bagi aku suggest sebenarnya kalau misalnya video korang pakai iPhone, tapi tak semua orang mampu nak beli iPhone, so pakai je lah Android. Cuma korang setkan video tu 4K. Okay, macam aku ni Oppo ni pun sebenarnya teruk juga, tapi kena sometimes teruk dia kena tengok cahaya. Okay, korang kena update 4K. Pergi dekat setting. Okay, mana setting dia? Pergi kat setting, kat situ nanti ada tulis 4K. Carilah nanti sendiri. Okay, gambar. Okay, nanti aku update kat bawah sekali. Nanti aku update bila masa korang kena upload gambar kena lawa. Okay, korang janganlah letak gambar kabur-kabur, letak gambar yang orang rasa tak minat nak tengok. Gambar kena lawa, kemas. Kalau tak pandai ambil gambar pun, at least jangan kabur, kemas, jangan terlalu gelap. Okay, korang sebelum upload tu edit sikit. Okay, nak upload dekat story macam biasa, IG, okay, IG, Facebook, Twitter. Okay, tu gambar tu termasuk testimoni ke apa ke, sama juga. Kalau video tu ada testimoni bagi tahu pasal makan korang, just upload je. Okay, gambar tu gambar produk ke, gambar wish apa-apa ke, at least orang tahu kewujudan korang tu ada. Okay, so gambar tu sama je macam video. Okay, and buat ayat yang sepatutnya lah, tak payah merapu-rapu. Posting macam masa untuk kita posting, masa untuk post. Okay, selalu kat bab ni bab ni orang bermasalah. Masa untuk post tu korang kena tahu macam mana bila orang pegang handphone. Okay, bila masa orang pegang handphone. So orang selalu pegang handphone. Contoh kalau waktu kerja tu orang pegang handphone pukul 8. Bila sampai kerja je, dia tak akan terus tengok PC. Dia akan tengok handphone dulu, slide, tengok dulu apa semua. Okay, dah buat kerja. So dalam pukul 8 tu aku rasa masa yang sesuai, sebab orang takkan terus buat kerja. So pukul 8, masa tea time pukul 10.30 macam tu boleh update. Tak kisahlah korang nak update gambar ke, nak update video ke, tapi aku nak bagi tahulah bila masa aku ada video, bila masa aku ada gambar sekejap 10.30. So waktu lunch pukul 12 ke pukul 1, itu time tu orang tengah lunch. Orang mesti wajib akan pegang handphone walaupun sekejap. Okay, lepas tu pukul 4 petang tu orang dah macam malas nak kerja. Tapi macam bagi aku, macam petang tu dalam 4 ke 5 PM aku akan post. Tapi pukul 5 PM tu orang selalu balik kerja. So orang tengah 5 ke 8 PM tu orang tengah sibuk drive. So orang takkan pegang handphone. So korang janganlah post time tu. Okay, pukul 9 ke pukul 12 PM, okay, korang dah boleh post. Selalu waktu-waktu cerita aku post video. Yang selalu aku akan post video adalah pukul lunch, masa lunch, ataupun masa pukul 4 ke 5 PM, ataupun ke 9 ke 12 PM. Itu adalah masa aku post video. Okay, malam tu kena aku post video masa orang tengah kerap pegang handphone. Okay, macam 12 ke atas tu sebenarnya boleh post juga, tapi ada Sabtu Ahad. Sabtu Ahad tu korang boleh banyak kali lah. Maksudnya pukul 9 post, pukul 12 post, pukul 1 post tu pun boleh. Sebab orang tak tidur, orang lepak. Tapi sekarang ni orang tak lepak tu tak, orang kat rumah. So boleh juga sebenarnya korang nak post. So masa tu memang korang kena fikir lah bila orang pegang handphone.
Okay, tak payah ikut aku pun tak apa. Tapi macam aku bagi contoh, pukul 8, 10.30, 10.30 masa orang tengah rehat kan. Itulah waktu orang pegang handphone. Okay, platform. Contoh macam Facebook. Facebook ada apa? Facebook selalunya selain pada posting dekat wall, kena pergi dekat Facebook group. Okay, Facebook group. Okay, lepas tu korang kena tulis tempat. Okay, dalam Facebook tu, kalau misalnya korang nak update, korang kena bagi tahu tempat korang kat mana. WhatsApp tu guna WhatsApp link www.whatsapp.my/60 bla 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 nombor korang. Okay, korang kena buat link sebab orang macam akulah, aku malas gila nak copy lepas tu nak type. Aku terus tekan link, okay, dah masuk. Yang kadang aku lupa juga nak buat link tu. Okay, FB group, korang kena join group tempat korang. Okay, contoh tempat korang kat mana. Okay, kalau misalnya korang jenis buat dropship, so korang masuk group mana-mana je. Tapi kalau misalnya korang jenis buat COD ke, buat macam stok dekat barang stok dekat tangan korang, korang kena habiskan stok kan. Korang banyakkan masukkan group dekat area korang. Okay, korang banyakkan follow orang-orang yang dekat dengan area korang tu. Follow, macam mana nak cari, korang tengok kat situ. Bila search tu nanti dia tulis filter, korang pergi dekat place, korang tick mana tempat yang korang nak. Okay, itu adalah Facebook platform dia untuk korang cari audience korang, untuk jadi customer. Okay, so Facebook, ingat Facebook group, wall korang, so set filter tu, follow untuk orang-orang yang contoh kat dalam group tu pun. Kalau korang nampak contoh macam aku Bangi Kajang, aku follow group Bangi Kajang. Lepas tu aku suka follow orang-orang yang suka macam membeli tau. Aku punya target orang-orang muda bawah 38 tahun. And target paling ramai aku adalah orang-orang yang belum berkahwin. Orang kahwin jarang sikit bila orang dah kahwin ni. Kadang-kadang suami orang belikan emas kan. Facebook tu korang buat Facebook page lah. Kalau misalnya nak senang, kalau korang tak nak campur-campur macam bercampur-campur gambar post, korang boleh buat Facebook page. Tapi aku kurang sikit Facebook page ni. Sebab apa? Facebook personal aku banyak orang-orang yang aku kenal, so aku lebih pentingkan dekat Facebook wall aku lah. Tapi kalau misalnya korang pandai naikkan traffic dekat Facebook page, korang boleh lah buat Facebook page ni. And korang pun kena mahir pasal Facebook ads ni, FB ads ni. Okay, kalau boleh korang join lah kelas FB ads ni sebab complicated lah bagi aku. So kita beralih pada Twitter. Twitter adalah platform paling senang sangat aku nak berniaga. Okay, Twitter ni senang je. Korang kena create satu story. Okay, kena create satu, korang kena buat writing, korang kena buat trade. Okay, korang kena ada gambar lawak. Twitter tu banyak orang muda, so korang kena ada gambar lawak. Lepas tu writing korang kena okay lah. Posting korang, apa yang boleh buatkan korang akan orang retweet. Okay, pernah juga buat posting pasal kurus. Okay, macam mana aku nak diet apa semua. Itu semua sebab tu cakap korang kena gunakan kelebihan dekat diri korang. Okay, contoh apa yang terjadi dekat diri korang, korang just cerita je dekat Twitter. So nanti insyaAllah orang akan retweet. Yang penting korang punya cerita tu kena bagus lah, kena buat orang tertarik lah. Janganlah kadang-kadang kat Twitter ni korang cerita benda-benda pelik pun orang retweet. So memang tak dijangka lah benda ni. Okay, kat Twitter aku suggestkan orang-orang bisnes buat Twitter. Okay, sebab Twitter ni memang itu banyak orang muda. Okay, diorang memang, bagi aku orang Twitter ni banyak tolong aku dalam niaga. Aku banyakkan semua daripada Twitter juga. Okay, IG paling senang adalah hashtag. Lepas tu follow dekat orang-orang yang duduk dekat tempat korang. Korang pergi pasal search tu, macam aku cakap lah, korang boleh cari place. And then tulis kat situ place yang mana korang nak. Okay, location lah. Location kat mana. Gambar kena lawa. Rajin follow orang. Janganlah hari-hari, jangan terlalu laju follow orang. Sikit je sebab takut kena block. Rajin update story Live pun Facebook kalau korang rajin buat lah. Tapi macam aku live ni, aku agak bengkak sikit nak buat sebab kadang-kadang kita buat live tiba-tiba kabur kan.
Sebenarnya video, kalau korang buat video makan ni tak banyak cakap pun tak apa. Aku pernah tengok video Fazul Kifli. Aku lupa nama dia. Orang panggil dia Barbie. Sambil dia cakap sambil dia makan. Dia ada makan satu kat bowl. Ada makanan, aku tak tahu makanan macam orang raya punya makanan. Bila aku tengok, aku pun terliur lah kan. Bila aku terliur, aku pun cari benda tu. So sebab tu aku cakap korang kena rajin buat video, pegang makanan korang, makan makanan korang. Okay, tak payahlah makan sampai habis. Kalau misalnya tu cookies ke sambal ke, tak makan habis-habis, sikit-sikit sudah. Buat video dalam 1 minit pun dah cukup dah sebenarnya. Korang punya tujuan adalah untuk membuat orang terliur, orang teringin nak beli produk korang. Okay, IG, Twitter, WhatsApp. Korang wajib kena simpan nombor customer korang. Okay, sebab apa? Biar diorang tengok bila korang update story. Okay, korang kena update story. Update story kerap update story. Kadang aku pun tak update story juga dekat WhatsApp tu. Tengok kadang busy, kadang tak busy. Tapi kalau macam korang, bila produk ada kat korang, rajin-rajin lah update story. Sebab apa? Bila produk ada kat korang, korang kena habiskan, betul tak? So update lah story, cari sale tu. Okay, alright, WhatsApp itu je lah. WhatsApp tu korang kena simpan nombor customer korang. Lepas tu update story. Okay, update lah korang punya testimoni ke apa ke, kena rajin update. Lagi apa platform, okay, ada juga yang lain, Shopee apa semua tu. Tapi itu korang belajar dengan orang-orang yang mahir. Sebab aku memang tak mahir pun. Okay, Facebook. So aku suggestkan korang berniaga dekat Twitter dengan IG. Sebab paling laju sebenarnya bisnes kat situ. Tapi ada cara. Cuma Facebook ni korang kena rajin up post. And korang kena pandai buat writing. Korang kena pandai bina ayat. Korang kena pandai bina ayat, buat content. Okay, pukul berapa korang nak post, itu korang kena buat lah. Macam ceritakan apa yang ni ke. So aku nak suggestkan beberapa IG yang aku suka. Okay, Jofliam tu. Okay, aku tahu ramai sangat orang suka Jofliam tu. Aku tahu ramai orang tak suka dia. Tapi kita ambil positif, side yang positif. Dia seorang usahawan. Okay, bagi aku dia seorang usahawan berjaya. Okay, dia dengan Cik Apple. Tapi aku banyak kerak tengok Jofliam lah. Aku kan yang suka lelaki dia. Maksudnya aku suka cara dia berniaga. Macam aku peniaga. So aku tak kisah apa pasal dia nak menunjuk ke, pasal dia ada masalah-masalah yang macam aku rasa benda tu kecil je. Macam akulah, aku tak fikir pasal semua tu. Yang penting dia bagi aku ilmu. Okay, dia bagi aku ilmu free. Dia bagi kita ilmu free sebenarnya. Okay, tak bayar langsung. Korang tengok cara dia marketing. Marketing dia macam mana? Korang tengok cara dia marketing, cara dia posting. Dia rajin up story pasal produk dia. Pernah ke korang tengok dia up story cerita pasal produk orang lain terlalu kerap? Tak ada kan? Dia akan cerita pasal produk dia je, update pasal cimi dia je. At least satu hari tu mesti akan ada video dia pun lain-lain. And dia suka bercerita. So korang tengok cimi dia tu sebenarnya, aku pernah beli cimi dia tau. Aku pernah beli 2 pack. Aku pernah beli 1 pack, lepas tu aku beli 2 pack. Aku beli kali kedua. Produk dia tu sebenarnya, okey lah, kalau nak cerita pasal rasa dia memang tak samalah dengan orang lain punya salmon skin. Okay, cimi tu sebenarnya dalam dia sikit tau, tapi harga dia mahal. Tapi orang mampu nak beli sebenarnya. Walaupun orang tu sebenarnya tak mampu nak beli, tapi dia dikategorikan mampu juga nak beli. Sebab apa? Dia terpaksa nak beli. Sebab tu cakap korang kena buat orang sampai terpaksa nak beli produk korang. Walaupun tak sedap ke, kurang sedap ke, korang kena buat orang terpaksa beli. Okay, korang kena hasut dia orang. Okay, sebab tu korang kena ada semua ni. Video bagi aku sangat penting untuk korang update. Okay, tunjukkan diri korang dan tunjukkan produk korang. Okay, bagi orang tengok kesedapan bila korang makan tu. Macam Jofliam tu, dia cuma update story. Okay, cimi dekat atas apa aku tak tahu, roti ke biskut ke, dia semakan. Tak tunjuk mulut dia pun orang dah macam terliur. Sebab tu cakap kerap update. Video tu bagi aku sangat-sangat penting untuk dalam marketing korang. Okay, korang boleh tengok Jofliam, channel je dia Jofliam. Nanti aku akan bagilah dia punya tu. So Umi Nadia ni dia tak rajin sangat upload macam makan-makan ke minum ke. Kadang ada update.
Tapi kurang. Cuma aku nak tengok cara dia, macam mana cara dia post testimoni, dia kerap post pasal produk. So aku nak korang follow dia. Korang boleh jadikan contoh sebagai korang kena tengok cara dia buat posting lah. Okay, cara dia buat writing. Okay, Joflia, Umi Nadia, Vicha, Barbie. Okay, korang follow dia, tengok cara dia, macam mana dia promote makanan dia. Dia banyak buat video daripada gambar. Okay, Vicha, Barbie, dia tak ada guna mic ke apa, tak ada. Kau tengok cara dia makan. Buat video makan ni sebenarnya kena buat beria, tapi janganlah teruk sangat buat video makan tu. So setakat ni ada seorang Aida Citra, tapi sekarang dia dah macam kurang dah update video. Macam dulu dia selalu update sushi, makan sushi. Oh, ada satu Suka DZ. Suka DZ, korang follow dia. Founder dia pun ada juga upload video makan kek. Orang pun terliur, benda-benda manis kan. Dah lah. Aku tengok pun macam, tengok produk dia, kau tengok dia punya cookies, dia punya dessert, semua tu kan semua cantik kemas dia buat. Dan dia bila orang makan, macam mana dia buat meleleh lah, apa macam-macam lah. Korang boleh variasikan video korang. Fikir kreativiti korang, ikut kita. So aku ada 4 orang ni lah, yang 5 orang lah yang selalu aku tengok. Sebenarnya ada lagi juga yang lain, tapi ini yang aku kerap tengok. Okay, sebenarnya diorang ni semua bagi korang ilmu free tau. Okay, yang lain macam Jofliam, Beach, Barbie, semua ni Suka DZ ni, diorang korang tengok macam mana diorang post video-video makan diorang. Umi Nadia ni korang tengok macam mana diorang, macam mana dia strategi marketing dia untuk macam update testimoni, update stok apa semua tu. So itu korang tengok. So Umi Nadia ni lah yang bagi aku kerap. Lepas tu kau tengok lah, ada punya stokis pun aku tengok pun ramai yang ikut cara dia. Okay, so korang boleh jadi juga ejen dia, stokis dia. Aku teringin juga nak jadi ejen dengan stokis dia, tapi aku ni sebelum aku join seseorang tu, aku ambil masa. Okay, insyaAllah kalau satu hari nanti mana tahu boleh join dia. Memang aku sukalah founder macam dia tu, sebab dia ada effort untuk ajak anak-anak dia. Aku tak tahulah yang pernah jadi anak-anak dia macam mana, tapi ni dari segi aku tengok dia post dekat IG lah. Aku harap korang cari publicity dengan publicity yang elok. Okay, kita tahu semua makanan kita, sumber rezeki kita tu macam mana. Okay, kita tak malukan mak ayah kita. Okay, cari ilmu betul-betul. Okay, kalau misalnya korang tak ada duit nak join kelas, rajin-rajin buat research. Okay, follow orang-orang usahawan yang berjaya. Janganlah terlalu malu sangat. Kalau berniaga ni jangan terlalu malas untuk buat video, jangan malas. Okay, rajin bercerita. Okay, orang kenal aku pun macam mana, tahu macam mana aku, ada juga malu-malu dia. Buang cara fikir macam orang tak suka lah, nanti orang jemu kau, tengok kau kena buang macam tu, sebab dulu aku macam tu. Okay, kau kena ramai kawan, jangan ramai musuh. Okay, jangan terlalu tergedik-gedik. Itulah lah usahawan sebenarnya. Nak jadi usahawan kena macam tu lah. Okay, kalau misalnya ada apa-apa soalan, korang bagi kat komen, ataupun boleh DM IG personal aku, IKZMN. Okay, ataupun boleh follow Twitter aku. Tak kisahlah mana-mana social media yang korang nak contact aku. Okay, insyaAllah aku akan balas walaupun lambat. Okay, kalau saya tak balas, DM je balik kali. Okay, insyaAllah aku akan balas. So itu saja. Thanks. Terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Aku rasa korang tengok video ni sampai habis sebab ini adalah tips yang sangat penting untuk korang. Okay, yang tak tengok sampai habis tu, so at least korang ada dapat isi-isi penting aku. Good luck. Okay, ingat pesanan aku, sentiasa baik dengan semua orang. Rajin sedekah walaupun RM1. Rajin mendoakan orang. Dalam bisnes kita mendoakan orang, kita kena rajin baik dengan orang. Kita kena dengar sentiasa pendapat orang. Kita kena turunkan ego kita. Okay, terima apa saja komen daripada orang. Okay, dan cuba perbaiki. Okay, kadang-kadang mungkin lah kita akan marah, terima positif feedback yang tak berapa okay. Tapi cuba macam calm, cuba tenang hadap benda tu. So apa pun, good luck. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Aku mohon ampun dan maaf kalau saya ada salah silap daripada aku. Okay, and minta maaf kalau saya ada kurang.
Okay, jangan jemput follow Ika punya IG personal, IG business, apa-apa semualah yang Ika ada. Okay, jangan sedih, jangan down sebab sendu. So lepas dah tengok video Ika ni berubah. Okay, Assalamualaikum, bye.